dan salam sejahtera. Anda kini sedang menyaksikan edisi khas TVS yang memaparkan koleksi karya-karya laporan khas rakan setugas di lapangan. Minggu ini edisi khas TVS berkongsikan laporan khas berkaitan RON Petrol 95, isu yang cukup sensasi dalam kalangan pengguna. Di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, warga asing tidak dibenarkan membeli petrol RON 95 kerana ia adalah minyak subsidi khas untuk rakyat Malaysia. Dasar itu diperkenalkan bagi memastikan subsidi diberikan kerajaan Malaysia hanya digunakan rakyat tempatan. Meskipun terdapat beberapa insiden seumpama berlaku, namun masih terdapat sebahagian besar kenderaan dengan nombor pendaftaran asing masih enggan mematuhi undang-undang tersebut. Baiklah, kita ikuti laporan khas yang disediakan Aida Munono. Ingat tuan-tuan, hanya kenderaan yang bernombor pendaftaran Malaysia dan berdaftar di Malaysia sahaja yang boleh mengisi RON 95. Ini kerana kerajaan telah memberikan subsidi yang besar untuk produk berkenaan. Jika warga asing dan kenderaan dengan nombor pendaftaran asing mengisi minyak bersubsidi tersebut, pemilik stesen minyak boleh dikenakan tindakan termasuk amaran keras sekiranya terdapat bukti jelas berlaku pembelian petrol RON 95 daripada warga asing. Penyelia sebuah stesen minyak di Serian, Edric Elwin berkata, pihaknya mengambil inisiatif untuk menempatkan pembantu pam di stesen tersebut, terutama pada waktu puncak dan musim perayaan. Mesti tengok betul-betul sebab bila kita beri, kita akan kena tindakan undang-undang. Contohnya kita beri dalam RM10 kita beri, tapi yang kita kena compoundnya beribu-ribu ringgit, nak kerugi juga kita nak. Saya ambil madangannya, even manager kami pun nang tiap kali pesan, boleh jangan sekali-sekali beri, jangan terlepas daripada nang suruh daknya nang si boleh saja. Jelasnya adalah menjadi tanggungjawab pekerja stesen minyak berkenaan untuk tidak menjual petrol RON 95 kepada warga asing. Yang sebab ada payment attendant supaya dapat detect yang memang pesan dengan orang di luar bila ramai macam customer macam musim perayaan contohnya kan selalu sitok nang pack kita sebelum kita beritahu mau set minyak kita nangan nama plate dulu. Sebab mungkin kita nak kata-kata plate kita dah endon lah even dak Brunei juga pun kami orang saya dah beri juga. Plate Brunei kan punya pun sedapat juga. Sama mengharapkan cashier nak sedapat cashier kan tekan busy dekat macam-macam nak sedapat angga gila lah. Dia lah gunanya ada bekerja di luar. And then bekerja di luar pun mesti alert juga. Jangan sebut-sebut aja si nangga kereta. Bila kita dengar nak percakapan daknya kan ada lain sikit. So dari saya kita dapat detect lah pasal dengan dak bekerja kami. Jangan sesekali terlepas, terberi ada. Mun kita si pasti suruh pekerja luar tangga pergi pam Tangga dulu dekat baru kita set. Ialah gunanya mesti ada kru di luar lah supaya mudah beri kena tangkap, kena compound semua tindakan undang-undang. Ya bukan sikit, bukan RM1, RM2 nak RM20,000. Ni nak rugi kita belinya RM10. Tapi kita kena compound tak beribu-ribu. Nak rugi kita. Penyelia stesen minyak di Tebedu, Rolin berkata, beliau dan rakan sekerjanya menggalas amanah yang cukup besar kerana stesen minyak tersebut merupakan yang pertama dilanggan selepas warga asing memasuki Sarawak dari sempadan Malaysia-Indonesia di Tebedu. Setakat tu saya lagi terlepas. Boleh confirm dengan CCTV lah, memang hijau. TVS turut mendapatkan pandangan orang ramai mengenai larangan penjualan petrol RON 95 kepada warga asing dan rata-rata yang ditemui berpendapat ia merupakan satu tindakan yang baik untuk melindungi hak rakyat Malaysia. Sebenarnya kami pasti yang minyak yang untuk orang Malaysia saja. Kami rasa patut diberi tindakan lah yang macam mana, macam ada orang jaga kah supaya mereka tak pakai minyak yang khas untuk orang Malaysia saja. Sebab kalau mereka pakai, nanti kami nak pakai apa? Sedih lah. Kita prihatin lah, tapi saya tak rasa mereka buat macam tu. Tahu hijau tu yang luar pakai lah. Kira baik lah sebab orang masuk sini kan memang banyak duit lah untuk melancong masuk sini. Jadi memang layak pakai yang hijau itu.
Sebelum ini, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Saleh menegaskan semua pemilik stesen minyak untuk tidak menjual petrol RON 95 kepada kenderaan yang menggunakan nombor pendaftaran asing. Beliau pada masa sama turut memuji tindakan rakyat yang menegur pemilik kenderaan asing mengisi petrol bersubsidi RON 95 di stesen minyak di negara ini. Dan jika anda merupakan warga negara Malaysia tetapi menggunakan kenderaan asing bernombor pendaftaran asing, anda hanya dibenarkan mengisi RON 97 yang tidak diberikan subsidi. Laporan Aida Mulyono dan Aziz Soleh untuk TVS Tebedu. Baiklah, sebelum kita beralih ke laporan seterusnya, suka saya kongsikan bahawa minggu ini kami bersiaran di stesen pelbagai bahan api MFS Petros Darul Hana. MFS Petros Darul Hana ini dikendalikan oleh SEDC Energy Seksi, dan untuk makluman, Seksi dibenarkan untuk menggunakan jenama Petros di semua stesen pelbagai bahan api. Hari Air Sedunia disambut pada 22 Mac setiap tahun, dan untuk tahun ini bertemakan Water for Peace dilihat begitu signifikan dengan Bumi Kenyalang ini. Ikuti laporan yang disediakan yang melihat daripada pelbagai sudut pandangan bagaimana air memberi makna dalam kehidupan mereka. Meskipun kaya dengan sumber air, namun penggunaan sumbernya hendaklah dirancang dengan baik, apatah lagi dunia kini sedang berhadapan dengan cabaran perubahan iklim. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Utiliti Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menyifatkan tema Water for Peace merupakan satu titik tolak kepada Sarawak untuk memberi tumpuan kepada pengurusan sumber air secara bersepadu bagi menjamin sumber air yang mampan demi generasi akan datang. Untuk makluman, sumber air ini bukan sahaja dirawat dan digunakan sebagai air minuman dan kegunaan harian kita. Malahan, ia juga digunakan untuk menjana tenaga elektrik melalui empangan hidroelektrik dan juga untuk tujuan-tujuan lain seperti pengairan, sistem pertanian. Di sinilah pentingnya pengurusan air secara bersepadu bagi mengelakkan sebarang konflik wujud disebabkan perebutan sumber air selaras dengan tema Water for Peace. Setakat ini, liputan keseluruhan bekalan air di Sarawak adalah dianggarkan pada 85.4% dan liputan di kawasan luar bandar pula dianggarkan pada kadar 17.5%. Sarawak mempunyai empangan yang digunakan untuk penjanaan hidroelektrik iaitu di Bakun, Murum, Batang Ai dan akan datang di Baleh. Kesemua empangan hidroelektrik itu memberi 60% penjanaan tenaga campuran yang menyumbangkan kepada sumber tenaga terbanyak di Sarawak. Setakat ini terdapat 28 buah kawasan tadahan air yang telah diwartakan. Apabila kawasan tadahan air ini telah diwartakan, terdapat beberapa aktiviti yang dilarang untuk dijalankan di sekitar kawasan tadahan air. Tujuannya adalah semata-mata untuk memelihara kualiti air yang kita rawat sebelum disalurkan kepada pengguna. Air untuk kegunaan penjanaan tenaga boleh juga perlu dipelihara. Sebagai langkah untuk menghadapi cabaran perubahan iklim dunia, setiap agensi-agensi bekalan air di Sarawak mempunyai Emergency Response Plan atau ERP masing-masing. Pelbagai pihak mempunyai tanggungjawab untuk melindungi dan memelihara sumber air termasuk Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak. Ia juga meliputi usaha mendidik rakyat Sarawak tentang kepentingan sumber air. Setiap pengguna wajar untuk menikmati air bersih untuk kegunaan harian, baik untuk mandi, beribadah, memasak, makan, minum dan membasuh. Hak untuk merasai air bersih tidak harus dinafikan termasuk penduduk di kawasan luar bandar.
Namun pada masa sama, tanggungjawab sebagai pengguna juga adalah penting untuk memastikan air tidak terbasir. Kerana salah satunya air adalah keperluan asas untuk semua rakyat. Bukannya manusia, tapi haiwan, tumbuh-tumbuhan dan semua itu memerlukan air. Untuk keperluan asas kita tiap-tiap hari, tidak ada kira masa dan waktu. Memang air itu adalah satu keperluan. Dan sebagai pengguna, kita haruslah bijak menggunakan air. Jika benda tu kita perlu, kita akan jagalah, jangan membiar air tu bocor ke apa ke. Kita kena ambil tindakan lah, jangan biarkan benda tu ataupun buat aduan ke pihak yang berkenaan lah. Kalau ada nampak sesuatu yang air bocor ke apa, jangan biarkan lah. So kita sebagai ada tanggungjawab lah. Segera siap dah air, susahlah hidup kita. Okey, terpaksalah kita pergi ke sungai mencari air, ngorek telaga. Macam orang marik balik lah kita hidup kita. Jadi pakaian pun warna-warna kuning, air payah. Hari Air Sedunia disambut pada 22 Mac setiap tahun setelah pengisytiharan dilakukan di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1993. Sebagai satu keperluan harian, semua orang sepatutnya mempunyai hak yang sama rata bagi menikmati kemudahan air bersih tidak kira di mana saja anda berada. Dan selain daripada keperluan harian ini juga, air merupakan satu sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Dan seperti yang kita sudah maklum bahawa Sarawak sendiri mempunyai beberapa empangan untuk stesen jana kuasa hidroelektrik ini, dan stesen jana kuasa ini dijangka akan mengukuhkan lagi usaha Sarawak dalam mengembangkan tenaga diperbaharui bagi menampung permintaan tenaga untuk keperluan industri domestik dan juga ekspor ke negara jiran. Salasia Safian dan juru kamera Aziz Soleh melaporkan untuk TVS. Baiklah, itu dia tadi antara paparan yang dikongsikan untuk edisi khas kali ini. Diharapkan agar perkongsian tersebut dapat memberi manfaat, inspirasi dan juga teladan buat anda. Jangan lupa untuk terus saksikan edisi khas untuk episod akan datang. Setiap persoalan pasti ada jawapan dan setiap permasalahan pasti ada jalan penyelesaian. Salasia Safian, edisi khas TVS.